Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khairul Atiyah binti Muhammad, merupakan pelajar UUM. ID number 8601296962060001. Subjek yang diambil ialah HBSE 3303, iaitu ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak berkeperluan khas. Teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner membolehkan guru mengaplikasikannya dalam psikologi pendidikan dan seterusnya membolehkan guru tersebut untuk merancang proses dan pembelajaran secara berkesan dan baik di dalam atau di luar bilik darjah. Hal ini demikian kerana kecerdasan yang terdapat pada kanak-kanak berkeperluan khas boleh dijadikan sebagai petunjuk potensi yang terdapat pada pelajar tersebut. 8 keperluan kecerdasan yang diperkenalkan oleh Gardner. Saya telah mengenal pasti seorang kanak-kanak autism di dalam kelas. Nama panggilannya ialah Aiman. Saya telah mengenal pasti 5 kecerdasan dalam teori kecerdasan pelbagai ini yang boleh digunakan untuk kanak-kanak autism, iaitu kecerdasan kinestetik, kecerdasan naturalistik, kecerdasan visual ruang, kecerdasan logik, matematik dan kecerdasan muzik irama. Aktiviti pengajaran yang boleh dilakukan bersama kanak-kanak autism ini pertamanya ialah kecerdasan kinestetik. Guru boleh memberi aktiviti sentuhan atau pergerakan kepada kanak-kanak autism bagi mempraktikkan kecerdasan kinestetik mereka. Aktiviti yang melibatkan kecerdasan kecekapan menggunakan motor kasar dan motor halus dalam teknik pengajaran dan pembelajaran juga membolehkan kanak-kanak autism untuk mengaplikasikan kecerdasan kinestetik. Aktiviti seperti membuat kraf tangan sesuai untuk digunakan. Kanak-kanak mudah berasa bosan sekiranya mengambil masa yang panjang dalam membaca dan menulis. Jadi, guru boleh mengajar kanak-kanak mengenai kemahiran membuat kraf seperti origami untuk meningkatkan kecekapan, motor kasar dan motor halus mereka. Kanak-kanak autism biasanya suka dengan aktiviti tersebut. Bagi kanak-kanak, mereka tidak suka akan pengajaran dan pembelajaran yang bercorak guru mengajar murid mendengar. Minda mereka tidak dapat berfungsi dengan cerdas dan pintar seperti kanak-kanak biasa. Oleh yang demikian, guru seharusnya memberi atau menyediakan aktiviti secara hand-on dari semasa ke semasa. Aktiviti hendak dijalankan juga mementingkan kebolehan dan kemampuan kanak-kanak. Aktiviti hendak dijalankan juga dapat mengajar mereka dari kemahiran dan memupuk minat terhadap aktiviti hand-on tersebut. Secara langsung, ini memberi pengetahuan kepada kanak-kanak dan kepentingan untuk berdikari. Seterusnya, guru patut meningkatkan kecerdasan visual ruang kepada kanak-kanak tersebut. Kecerdasan ini dapat ditingkatkan dengan aktiviti melukis dan bermain puzzle. Melukis adalah sesuatu aktiviti yang sering digemari oleh kanak-kanak autism. Mereka suka mengekspresikan sesuatu melalui lukisan dan mereka juga merangkumi maksud-maksud tersirat. Aktiviti melukis ini membolehkan kanak-kanak berfikir secara kritis dan kreatif untuk meningkatkan kecerdasan visual ruang. Kelas yang berwarna-warni juga dapat membuka minda kanak-kanak agar mencukirkan lagi kecerdasan tersebut. Di samping itu, guru dapat melibatkan kanak-kanak dalam aktiviti tambahan di dalam atau di luar bilik darjah. Menerusi aktiviti tambahan ini, guru secara langsung mengajar kanak-kanak dalam menguruskan diri dan berdekatan dengan masyarakat. Kanak-kanak ini mudah dilupai dan dipinggirkan oleh masyarakat. Ini membolehkan kanak-kanak dapat mengintegrasikan diri dalam kalangan masyarakat dengan melaksanakan aktiviti tambahan oleh guru. Maka kanak-kanak dapat menjalinkan hubungan harmoni dan mesra dengan kalangan masyarakat dan tidak dipandang rendah. Seterusnya, kecerdasan logik matematik.
Antara aktiviti tambahan yang bersesuaian untuk kanak-kanak autism ini adalah membawa mereka ke pasar raya untuk mengenali dan membeli barangan harian. Kaedah ini selalunya berkesan untuk dilakukan oleh para guru dan kaedah ini dapat praktikal dan dekat dengan alam yang nyata. Yang paling penting sekali selepas sesi tersebut, kanak-kanak dapat belajar untuk berdikari dan berfikiran logik serta tidak mudah ditipu oleh orang lain semasa membeli barang. Mereka juga dapat mengenali barang-barang harian dan ini dapat menambah pengetahuan tentang kehidupan seharian. Selain itu, kanak-kanak tersebut dapat mengenali wang dan mengenali shilling serta mengira dengan tepat dan betul. Guru yang menggunakan teknik ini mempercepatkan proses kanak-kanak untuk memperkasakan kecerdasan logik matematik. Kanak-kanak ini kebanyakan tidak mempunyai keupayaan untuk meluahkan perasaan mereka dengan cara yang betul dan positif bagi mengelakkan mereka berkelakuan pasif dan negatif. Guru memainkan peranan untuk meneroka alternatif penyelesaian masalah untuk mengurangkan pemikiran yang tidak baik. Apabila mereka berfikiran sebegitu, mereka akan melakukan sesuatu yang dapat mencederakan diri seperti menghantuk kepala sampai berdarah. Oleh itu, penerokaan alternatif penyelesaian masalah tersebut boleh membantu kanak-kanak untuk belajar dalam melepaskan perasaan dalaman mereka. Bagi kanak-kanak seperti autism, mereka tidak dapat memahami diri sendiri dari segi kekuatan dan kelemahan. Seterusnya, kecerdasan muzik irama. Muzik irama adalah antara kecerdasan yang senang dan selalu digunakan oleh guru. Muzik adalah gabungan atau kombinasi bunyi yang boleh menenangkan fikiran dan mengurangkan tekanan. Peranan muzik adalah luas. Kerana selain menghiburkan, muzik juga digunakan sebagai terapi kepada golongan bermasalah seperti autism melalui melodi, irama yang didendangkan. Kanak-kanak ini biasanya gemar dengan aktiviti menyanyi dan menari. Oleh itu, lagu senaman si Tommy, Clap Your Hand, Old MacDonald Has a Farm merupakan lagu-lagu yang dapat digunakan dalam pengajaran dan pembelajaran di dalam bilik darjah. Kanak-kanak dapat menyanyi sambil menari dengan irama muzik. Teknik ini selalunya mengembirakan hati kanak-kanak dan mengurangkan tekanan terhadap pembelajaran di sekolah. Hubungan antara guru dengan kanak-kanak secara langsung dapat dirapatkan. Secara kesimpulannya, implikasi-implikasi teori kecerdasan pelbagai yang diperkenalkan oleh Howard Gardner terhadap pengajaran dan pembelajaran di dalam atau di luar bilik darjah adalah berbagai-bagai untuk guru mengaplikasikannya. Setiap kecerdasan mempunyai aktiviti atau kaedah yang dilakukan oleh guru untuk membolehkan kanak-kanak ini berkemahiran dalam menguasainya. Kanak-kanak kumpulan ini tidak dapat belajar dengan baik dan cergas, tetapi mereka seharusnya diajar untuk menguruskan diri dan berdikari dengan memiliki kecerdasan yang pelbagai yang telah disebutkan. Peranan guru dalam mendidik mereka adalah diutamakan. Oleh itu, proses pengajaran dan pembelajaran harus dirancang dengan strategi dan martabat. Antara rumusan yang dapat dibuat ialah pemahaman tentang teori kecerdasan pelbagai oleh Howard Gardner adalah penting untuk membolehkan guru menjalankan pengajaran dan pembelajaran mereka mengikut minat kanak-kanak berkeperluan khas. Ia memberi peluang kepada guru untuk melaksanakan sesi pengajaran mengikut atau berpandukan 8 jenis kecerdasan ini. Selain itu, pemahaman tentang teori kecerdasan pelbagai ini dapat menggabungkan bidang akademik dan kurikulum kanak-kanak. Kedua-dua bidang ini dapat dibangunkan oleh guru dalam kalangan kanak-kanak sekiranya guru memahami ilmu tentang teori kecerdasan pelbagai. Guru juga dapat mengasah bakat pelajar dalam kefahaman yang kukuh terhadap teori kecerdasan
pelbagai ini. Guru boleh mengenal pasti cita rasa kanak-kanak dengan tepat untuk membantu membangunkan daya kreativiti kanak-kanak tersebut. Di samping itu, ia memberi peluang kepada guru untuk mendalami aspek penilaian yang lebih berkesan. Kecerdasan yang berbeza-beza ini akan menghasilkan penilaian yang mantap terhadap kemampuan kanak-kanak berperluan khas, terutamanya kanak-kanak autism dalam sesuatu bidang. Teori kecerdasan pelbagai juga secara tidak langsung menyokong pembelajaran bersepadu dan menyeluruh yang selari dengan falsafah pendidikan. Dalam pada yang itu, ia dapat mewujudkan suasana kolaboratif dalam pengajaran pembelajaran di sekolah. Dengan ini dapat mengeratkan hubungan antara guru dengan kanak-kanak maupun di antara kanak-kanak itu sendiri. Kesemua kecerdasan adalah dimiliki oleh setiap individu, tetapi tahapnya adalah berbeza-beza. Keadaan ini akan menggalakkan inovasi dan penyelidik yang baru dalam pengajaran dan pembelajaran. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.